tak selawat, tak berkat. Bisnes tak jadi. Kita nak nasihat dia macam mana? Baca ratib. Kita pun tak masuk ratib 6.5. Macam mana? Tinggal 16 orang je sekarang. Taklah 40 ada 40. Dah hilang dah itu. Itu ada 80 je. Selawat 1000 satu hari dah tak ada lah. Dapat selawat masa bila? Macam tahiyat akhir je. Itu pun waktu sebab ada tahiyat akhir dengan tahiyat awal. Macam mana kita nak dapat berkat pula pada kios-kios kita? Dah, attitude. Macam. Saya tak cakap pasal you all tau. Saya cerita pasal kios tu tadi. You all okay? You all okay? So, sikap ni tadi. Sikap. Attitude ni tadi. The driver ni tadi. And the process ni tadi. Strong management team. Datang daripada strong individu. Strong driver. Strong management team datang daripada strong driver. Kalau driver ni kejap koyak, sikit-sikit koyak, sikit-sikit problem. Depan mulut dengan staff ni. Problem sana, problem sini, problem sana, problem sini. Kan zikir dia, problem 33 kali. More problem 33 kali. More problem 33 kali. Setiap kali, setiap hari. Problem je. Agak-agak strong management team tak nanti? Tak. Dia hanya nampak problem, dia tak nampak solution minded. So, jangan cerita pasal orang nak invest kat you. Staff kita pun tak nak invest diri dia committed dengan you. Reseller kita pun tak akan committed dengan kita bila kita bukan strong driver. Dan driver yang ada strong attitude. Macam panjang ni aku cerita malam ni. Cerita ni je. Tak sempat top 100 ni kan. Tapi faham tak point saya? So your value terletak pada you punya attitude. First, you punya attitude. Berapa nilai dia? Macam mana kita boleh faham nilai seseorang? Tuan-tuan dan puan-puan, benda yang paling susah adalah komitmen, disiplin. Ini susah gila. Saya tengok satu, nak saya cerita tak pasal apa pemain tenis yang terkenal ni? Bukan William apa? Serena Williams. Yes, last week. Ni pun another interesting story. So Serena Williams ni dia dah macam retire lah, almost retire. Retire lah. Dia tak really macam aktif sangat lah main tenis. So I was watching rakaman YouTube. Rakaman dia dengan Ellen DeGeneres punya talk show. Kalau you nak tengok bila-bila dia tengok. So dia bercakap tentang dia punya venture sekarang. Dia buat satu company dia Serena Ventures. Serena Ventures ni adalah dia letakkan duit untuk invest company-company yang nampak bagus, dia invest. Tahu tak? So dia kata, the conclusion of the whole talk show ni, interview dia ni, dia macam something like dia tanya, macam mana kau nak tahu company ni mana macam mana company mana kau nak invest? Serena ni ditanya. Kan dia ada fund kan, dia ada duit untuk diinvest company mana yang dia nak invest into company startup. So dia ditanya lah, macam mana you tahu company mana you nak invest? Something like jawapan dia adalah begini. Dia kata, sama dengan pemain sports, dia kata. Kita akan invest pada pemain sports, atlet, yang dia kata, kita nampak komitmen dia bagus. Committed. Maksudnya, bila kita set satu benda, dia show up. Contoh, training. Kita set training macam ni. Pukul berapa? Dia sampai lagi awal. Tu cara dia melihat. Company tu patut invest tak? Dia kata dia tengok, dia invest dulu pada penilaian dia terletak pada driver tu dulu. Siapa driver dia? Seriously, dia cakap macam tu. Dia kata siapa driver tu? Siapa yang lead business ni? Kalau dia suka orang tu, markah tu tick, baru dia tengok lain-lain. Business model dia, marketing dia, branding dia, sustainability, baru dia tengok lain. Kalau dekat orang ni dah fail, dia cakap, habis. Dia tak tengok lagi yang lain. So saya crack my head, like for the past these few weeks, sambil saya travel dan saya fikir, what does it take untuk satu company ni pergi jadi besar, jadi jauh, jadi dahsyat? Saya cuba nak macam keluarkan dismantle possible perspective. Kalau saya, macam mana saya nak pilih? And that's my answer. My answer adalah sama dengan Serena Williams. Dia akan tengok driver. Dia akan tengok attitude driver. Dia akan tengok masa, commitment of masa, disiplin driver ni, consistency of the driver. Dan excited tak? Ini paling besar. Excited tak dia
dengan apa yang dia nak capai. Excited tak? Dia boleh nampak kat mata orang tu excited tak? Dengan matlamat dia, dengan impian dia. Despite ada challenges. Despite ada cabaran. Mana ada bisnes tak ada cabaran? Setuju? Tak kisahlah cabaran tu di luar ke, recession and all this problem, ataupun internal. Semua bisnes ada cabaran. Tapi kalau driver dia ni excited dengan apa yang dia nak, dia akan boleh ada energy untuk overcome all this situation and problem. Dia akan ada that sustainability of energy untuk fight till dia dapat apa yang dia nak. Faham tak saya cakap? So letakkan saya dekat dalam picture ni. And asyik baik syukur because of no COVID situation punya struggle is endemic. Dan even kat London semua kita tak perlu mask sangat. Di Switzerland and the travelling. And I think you probably aware, so the New York, saya pergi ke Switzerland, pergi ke London, I'm going back to London and then going back to Switzerland again bulan 8 sampai bulan 9 sebelum kita jumpa kat ICM Bali insyaAllah. I'm busy. Lepas tu saya balik sekejap, saya dah travel lagi back to Switzerland, lepas tu back to New York, lepas tu back to Atlanta, kita ada ICM Premier kat sana, kat Atlanta bulan 12. But I'm excited. InsyaAllah kalau Allah bagi saya kesihatan, Allah bagi saya umur, Allah bagi saya kekuatan, I'm excited about apa yang saya sedang buat dan apa yang saya bakal buat. I'm so excited. Dan saya excited bercakap dengan you all. No, I feel bad semalam saya tak dapat nak continue session malam tadi. But I promise myself I must do so much better tonight with better preparation. You know? I'm so excited. Sebab saya excited dengan nak tengok apa jadi dengan dia ni satu hari nanti soon. Faham tak? Apa akan jadi dengan dia ni setahun dia sekarang, 3 tahun dia sekarang. You know? Probably I'm not sure lah 3 tahun dia sekarang saya masih being your coach ke tidak. You know, saya tak sure. Saya tak boleh nak jamin 3 tahun dia sekarang. Mana dah tahu saya dah sibuk, terlalu sibuk. But I'm excited. At least in the next 3 years, you know, insyaAllah nak tengok. Kalau Allah bagi kita sihat panjang umur, your commitment and my commitment is there. Saya tak sabar nak tengok sebenarnya 2025 you kat mana. Tapi saya nak cakap dengan you, 2025 tu bukan tunggu nanti kita tengok you kat mana tau. Sebenarnya 2025 tu adalah apa saja yang you cakap, apa yang you nak capai 2025 tu, maksud saya you kat mana tu, you buat tak, you capai tak apa yang you tulis yang you nak capai. You faham tak? Sebab kita excited dengan apa yang kita nak capai. Maksudnya kita mesti ada apa yang nak dicapai. Kalau tak ada apa yang nak dicapai, kita tak ada apa yang nak di-excited kan? Tuan-tuan dan puan, saya excited dengan apa yang saya nak capai. Even meeting pagi tadi, saya cakap dengan saya punya all these partner and future partner, saya excited dengan expansion. Sebab saya cakap, classmate saya, Menteri Saudi. One of my classmate dekat IMD Switzerland ni, Timbalan Menteri Saudi, Timbalan Menteri Human Resource. Dia menguruskan e-learning platform untuk seluruh Saudi Arabia. Dia jumpa saya, dia kata dia excited. Sebab dia kata dia nak tengok macam mana saya dengan dia boleh collaborate untuk bawa apa yang saya buat kat Malaysia dekat sana. Untuk entrepreneur. Saya excited. Dengar tu. Yang saya cerita pasal saya jumpa pula Board of Director, Bank Negara, Nigeria. Salah satu daripada kita punya classmate, saya dengan Dato' J. Pun saya excited. Sebab dia kata kat sana sedang berkembang, kita tengah grow, SMEs and things. Saya excited. Saya macam, saya punya dream, kan saya cakap, saya nak pergi the whole world, globally, untuk drive entrepreneurship, especially Muslim country. Saya excited. Saya daripada saya excited dengan you all, saya excited Indonesia, insyaAllah. But that's my point. Are you excited or not? Kalau you tak excited dengan apa yang you nak capai dan apa yang you boleh capai, you know, masalah kecil pun you akan gone. Jangan kita masalah recession ke inflasi ke. Masalah kecil je. You know, kursi patah. Itu je. Give up lah. Tak nak berniaga dah. Kursi patah. Kursi duduk patah. Pasal berat sangat agaknya. Dan patah. Give up lah. Itu je. That's the only reason. Then gone lah. Okay. So you must be excited about your 2025. Sekurang-kurangnya, apa yang you nak capai 2025, insyaAllah. You must be excited. Dan excitement tu, nak cerita pasal excitement, my last point, untuk this part, this excitement dengan driver ni. Malam tadi, semalam saya tidur awal. Awal tak awal lah, 9 lebih. Tu dah ngantuk dah tu. Lepas saya tulis sikit kat Telegram kan, saya tulis sekejap. Malam tadi tak ada Zoom, saya tulis sikit.
Lepas tu saya pun dah ngantuk macam ni. Lepas tu Diana kata dah lah pergilah tidur. Sebab naik atas pun tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, saya teka pukul berapa saya bangun? Pukul 1. 1 pagi. Dan saya envy tengok Diana diulit mimpi dengan tenang tidur. Saya tak terbangun pukul 1 pagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya bangun 1 pagi. Saya actually nak tulis dalam Telegram, tapi saya macam, kan ada yang terbangun kejap lagi kan, saya tak nak kacau. So saya biarlah. Saya ambil iPad saya. Ni saya cerita ni, pukul 1 pagi ni dah terbangun terkebel-kebel, tak tahu nak buat apa. Saya ambil iPad saya tak nak buka lampu. Sebab tidur dalam gelap tu best. I mean bagus. So saya ambil iPad saya tulis. Saya tulis. Tulis balik apa yang saya nak capai. Apakah 3 fokus utama saya 2022? Apakah 3 benda besar penting yang saya nak make sure saya capai 2022? To remind myself dan to show that how excited am I dengan apa yang saya nak capai tahun ni dan insyaAllah tahun-tahun depan. Tapi malam tadi spesifik saya tulis 2022. Saya tulis balik. Health, kesihatan. Saya nak saya capai berapa berat saya, fitness level saya macam mana, saya nak boleh berlari macam mana, time, minute. Saya tulis tentang nombor 2 tentang branding, marketing, direction, apa yang saya nak tengok berlaku 2022 ni insyaAllah. By end of 2022, saya tulis tentang ada business growth plan lah. Ada projek yang saya nak achieve untuk 2022. It's quite a big amount, insyaAllah, for that particular project. So, saya tulis 3 benda. Sampai pukul 3 lebih. Lalu saya tidur balik, pukul 5 saya bangun balik. Apa yang saya nak cakap adalah, you excited dengan matlamat you terjaga malam pun, you akan teringat apa yang you nak capai. You know, you probably angkat buat solat sunat hajat, solat tahajud, doa, and then you ingat, you're aware, this is what I want. And you are so excited about it. Saya bukan saya tak boleh tidur, saya boleh tidur, tapi saya jet lag, so saya terjaga. Dan saya perasan Jay pun terbangun, tapi dia kata dia pergi toilet je. Saya tak tidur lagi, lepas 3 lebih. So, a driver must have the right attitude. A great attitude. A driver, you are the driver. You must have the best attitude of everyone else dalam company you, dalam staff you. Bahasa lain senanglah, you mesti menjadi contoh terbaik kepada orang sekeliling you. Contoh terbaik. Dan kalau you nak contohkan kepada orang, you mesti mampu jadikan you sebagai contoh. Itu terbaik. Saya faham kata CI. And the same thing that you want to expect daripada staff you. You nak staff you menjadi leader yang menjadi contoh terbaik kepada anak buah dia. Even manager nak jadi manager, a leader menjadi contoh terbaik anak buah dia. Sebab contoh yang tak baik, anak buah akan copy 100%. Contoh yang baik, anak buah copy mungkin 20% je. Jahat tak? Yang baik ni dia tak copy, yang teruk tu. Yang kita mencarut tu, dia ikut 1000 kali. Carut, 1000 kali. Yang kita berselawat ni tak pula ikut 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak pula ikut 1000 kali. Faham ke faham? Nampak? So I'm talking about attitude tonight. That's my core topic malam ni. And why I want to talk about this? Sebab we are going into new month, July. New quarter 3. New half year, separuh tahun 2022. Kita ada half game lah orang kata. Half lagi year insyaAllah perjalanan tahun ni. Yang either we make it works outstanding or we make it lousy ataupun gone. It's our choice. As I said tadi, tak ada orang paksa you buat business. Tak ada orang paksa you nak berjaya atau tak nak berjaya. It's your choice. You are the driver. Dan saya tahu you dapat tak daripada story saya cerita tadi, daripada tadi kat sejam lebih. Ada banyak sangat point yang saya bagi kat you. Kalau you dapat all the point yang saya bagi. Dia sangat reflect dengan perjalanan you. Saya bangkatan CI. Say this, I am the driver of my own business. The business success, the level of the business success determined by my attitude.
Our attitude first. Kita first. Baru kita akan copy, duplicate, transfer the attitude pada team kita. Sama ada copy sengaja atau tercopy. Dia akan tercopy atau dicopy secara sengaja atau tidak. Melihat pada kita. So we are the driver. You like it or not, we are the driver. And that will determine one day orang nak invest kat you atau tidak. Dia akan tengok you dulu. Dia akan tengok attitude you dulu. Mentality you dulu. Dan dia tengok team you pula. Senior management team pula. And then team bawah pula. Macam mana layanan dia orang, macam mana handling dia orang. Semua tu orang akan tengok. Bila bermula dengan you. Tak pelik kenapa bisnes berjaya. Bisnes akan berjaya bila dia tengok kepada the driver itu sendiri, insyaAllah. Siapa yang hantar say hi? Boleh-boleh? So, saya harap my point malam ni sampai kepada diri you. Dan baru saya nak masuk kepada beberapa story lain. Boleh? Saya masuk dengan berat dulu lah. 1.5 jam berat sebenarnya. Saya nak ambil lagi setengah jam sikit, boleh? Extra sikit lah. Saya bagi bonus sebab dua kali saya reschedule. Saya bagi bonus sikit. Walaupun saya mengantuk sebenarnya. Okay. So, saya nak go through 2 story. Story pertama adalah tentang okay, saya ambil dulu growth strategy dulu lah. Kita bagi dia 9 point ni dulu. Tim, kita bagi 9 point ni dulu. Sebab saya relate dengan point saya tadi. Ada 9 growth strategy yang penting yang driver perlu ada. Macam mana? 9 figure founder tau. 9 figure founder ni adalah bukan 1 juta. 9 figure, cuba kira. Kalau 1 juta kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kosong, campur 1, 7. Kalau 8 digit, buka balik screen, 8 digit mana dia 10 juta. Kita cerita pasal 9 figure. 9 figure adalah 100 juta punya founder, mentality. 100 juta ke 900 juta tau. Sebelum kita nanti tengok Titan or Premier yang buat 10 figure pula insyaAllah. Billion soon. InsyaAllah. 3 tahun dari sekarang, you akan tengok akan ada Titan or Premier buat 1 billion soon. InsyaAllah. You will see that happen. As one company. Now, kita tengok siapa yang jadi the first. Okay. Now, 9 figure bermaksud 100 juta ke 900 juta. So, ada 9 growth strategy. Dan this point, saya dapat from one of my mentor yang memang from US, yang memang run successful growth consulting firm di US untuk all these big firm. So, dia bagi this point. I think I agree with this point. Silakan, yang pertama. Dia kata, founder yang berjaya or driver yang berjaya, mereka sentiasa bersedia in advance untuk ada ilmu sebelum dibuat. Preparation with knowledge. Biasa kalau you tengok kenapa saya travel, saya pergi belajar, sebenarnya saya bukan belajar itu semua untuk sekarang atau masa lepas. Saya tengah belajar untuk apa? Persediaan untuk saya ke depan. Always be prepared with knowledge. Preparing for the next level, next game. Tak exciting cerita pasal masa lepas sahaja. Lebih exciting adalah apa yang kita nak buat untuk ke depan, insyaAllah. Faham ke faham? So that's the first formula, the first rule. Always be prepared in advance with knowledge. Boleh tambah perkataan in advance. Lebih awal, lebih cepat. In advance. Sebelum dia sampai level tu. Sebab you mungkin tak sampai level tu kalau you tak ada knowledge tu. Okay. Perkataan dia adalah be prepared. Kalau nak underline, be prepared. Bersedia lebih awal. Point nombor 2. Silakan. Point nombor 2 adalah separate yourself from your business. Maksudnya apa? Bahasa Melayu senangnya adalah asingkan diri you daripada business you. Maksudnya, you kena melihat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap hari, you kena tengok perniagaan ni, boleh hilangkan skrin? Jangan risau, saya bagi you 9 point ni kejap lagi. The slide. Kalau tak sebab tulis. Kita kena tengok business ni macam ni. Business kita ni kena tengok macam kita tengok TV. Kita tengok wayang. Kita tak masuk dalam wayang skrin tu. Kita di luar. Kita tengok. Boleh faham tak? Kita tengok perniagaan kita ni daripada luar. Daripada atas. Dan kita tengok. Atau kita bayangkan perniagaan kita ni atas meja. Kita letak kertas.
Kita kat atas ni tengok perniagaan kita. Macam kita main bola dengan duduk luar bola, mana lagi senang nampak bola? Dalam padang ke luar padang? Bukan luar padang lah. Dalam court, dalam padang ataupun di tepi padang? Di luar, di tepi. Kalau kita tengok yang menonton bola ni bukan main yo-yo all lagi. Sanalah bola, sinilah bola. Bila dia masuk, dia pun tak nampak bola. Awal betul. Dekat tepi padang bukan main. Makcik-makcik ni. Ke tepi. Contoh. Kan? Padahal kalau dia masuk dalam tu, dia pun mana bola tu masuk dalam kain. Oh, bawa dalam kain. Okey. Faham tak faham? So, maksudnya bukanlah saya nak kita sentiasa di luar. Kita kena ada waktu yang kita di luar. Kita tak boleh sentiasa dalam padang. Kita tak boleh sentiasa dalam perniagaan. Kita kena ada masa kita di luar. That's why kenapa kita ada sesi weekly Zoom. Sebab weekly Zoom adalah satu cara untuk kita duduk di luar. Melihat perniagaan kita ni di atas. Sebagai coach, sebagai mentor, sebagai penonton, bukan player. Kita akan dapat melihat dengan lebih baik. Siapa yang kita ada, apa yang kita buat. Dan kita akan boleh manage bisnes kita dengan lebih baik. Manage bisnes dari atas. Kadang-kadang kita kena turun bawah. Tapi kita tak nak duduk bawah lama sangat. Kita nak tengok atas balik. Macam itulah, kita kena ada dual perspektif kat situ. Macam Tai Chi pula kan. Okay. Saya faham kata CI? Dapat ada point? Point nombor 2 apa? Maksud bahasa lain, jangan tersangkut dalam perniagaan. Kerana kita kena duduk di luar. Seminggu sekali paling kurang, kita kena duduk di luar. Paling kurang tu. Kalau tak, ada orang setiap pagi, setiap malam, sebelum dia tidur atau besok pagi dia nak masuk office, dia duduk kat luar, dia tengok apa benda yang patut buat, semua orang patut buat apa. Itu cara dia. Dan baru kita masuk dalam perniagaan tu. Baru kita manage lah, baru kita buat. Supaya kita nampak dua-dua, kita ni kat mana. Saya nak explain tu macam mana susah nak explain sebab saya pemandu kereta yang agak bagus. InsyaAllah. Kalau driving, kalau saya bawa kereta, certain kereta ni, Mercedes ke certain kereta kan, kita boleh nampak kat skrin kita ni, nampak kita daripada atas. Bila kita macam nak lalu kereta yang rapat, katalah ada jalan kecil, saya nak lalu kereta tu, saya boleh lah agak kalau saya nak. Tapi the best adalah saya boleh nampak daripada ada certain kereta, dia boleh nampak satellite dia tu, kita boleh nampak jarak antara satu kereta dengan satu kereta yang lain. Lebih mudah saya nak lalu perjalanan yang sempit begitu bila saya nampak tu daripada atas. Faham tak maksud saya? Sebab kita nampak jarak tu. Kita nampak gap tu. Itulah situasi dia berniaga. Dah ngantuk you all. Jet lag Sian. Teruk sangat. Itulah. Dah tua-tua kan. Dah tua-tua berniaga. Jadi malam-malam ngantuk. Kelar-kelar malam ni. Macam GPMS pula kan dulu. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung ada tuition malam-malam ni. Dia tidur. Aku tak tidur lagi, dia dah tidur dah. Berat nanang ni. Okay. Point next. Nombor 3. Okay. Nombor 3 adalah if your business is going through a challenge, face it until it's done. Okay. Bila kita melalui satu cabaran atau certain cabaran ni tuan-tuan, dia datang dengan pergi je. Semua masalah macam tu. Cabaran datang pergi, cabaran datang pergi. Problem is just like, dia macam hujan juga. Hujan datang, hujan balik. Dia tak ada hujan tu stay. Banjir datang, banjir balik. Memanglah kita ada damage. Tapi dia datang dan pergi. Lepas tu kita betul kan? Boleh faham tak saya cakap? Maksudnya, dia tak ada macam semua benda dalam hidup ni, dia tak ada macam tu je. Dia ada up and down, ada musim. So, ada challenge. Face it. Until benda tu selesai. Until it's done. Dan the best part dengan sini, setiap cabaran tu sebenarnya adalah lesson point untuk kita. Setiap cabaran adalah lesson point. Lesson process untuk kita. Learning process untuk kita. Dan sayangnya, tuan-tuan, saya baru ada bagi nasihat tarbiyah pada seseorang. Saya cakap dengan dia, selagi kau tak belajar manage masalah ni akan berulang-ulang kali berlaku dalam hidup kau. Sampai Abang Jamil mampus. Pun masalah tu berulang lagi. Faham tak maksud dia? Every problem, kalau kita tak belajar overcome, kita tak belajar manage, dia akan berulang lagi. Contoh aku ni ambil staff, asyik salah je. Yelah, dia akan asyik salah lah sampai kita belajar apa yang cara yang betul. Contoh ada setengah pula. Bila ada duit. Bila dia tak ada duit, pokai hilang habis semua duit. Masalah tu akan berterusan sampai bila-bila.
Sampailah kita belajar menguruskan duit tu. Belajar saving. Asingkan duit, saving. Dan saya nak pesan semua orang, pada waktu ni, ingat saya ulang pesan ni, dengar. Ini adalah waktunya, saatnya, you kena save lebih duit daripada biasa. Kat mana you boleh cut cost, kat mana you boleh control nafsu, kat mana you boleh manage, cuba asingkan duit untuk persediaan kemarau bila tak ada hujan. Orang yang ada simpanan, dia akan lebih yakin. Money gives confidence, tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi, VP saya, Datuk James pesan, money gives confidence. Bila kita ada duit, kita akan lebih yakin dibandingkan dengan orang yang tak ada duit. Bila kita ada simpanan, kita akan lebih bersedia daripada orang yang tak ada simpanan dan tak bersedia. Walaupun sikit kita start menyimpan, kita akan lebih bersedia dan lebih yakin daripada orang yang tak mula menyimpan. Start to save some money and more money to go through the next 3 years punya sedikit cabaran dan turbulence. Yang saya percaya ada banyak peluang 3 tahun ni kalau you lebih bersedia. Faham ke faham? Ambillah peluang ni. Saya selalu pesan, bila dalam turbulence, recession, macam itu kan COVID kan, saya cakap, dalam keadaan macam ni lah, siapa yang ambil peluang, dia akan buat duit. Sama dengan keadaan the next 3 years ni, insyaAllah. Interest rate akan makin naik, rules bank akan lebih ketat, itu semua kita akan nampak. Harga barang akan lagi naik, keadaan akan lebih huru-hara tentang ekonomi and things. Tapi insyaAllah, kalau you lebih bersedia, you follow step-step ni, you mungkin akan laluinya bukan setakat berlenggang, tapi dondang sayang. Dia faham tak? I'm not giving you wrong hope, it's real. Save duit, start save. Kalau boleh mana boleh jimat, simpan. Start nyimpan. Kalau boleh simpan dengan beli emas, beli emas. Sebab ni waktu yang paling rendah harga emas. Tapi bukan emas yang perhiasan tu. Yang meniaga emas yang marah pula. Ni saya cerita ni pada Titan, Aspire. Ni emas yang you boleh senang nak liquidate bila you perlukan duit. Emas perhiasan ni lain sikit sebab dia punya trade-in harga lain. Boleh faham tak saya cakap? Okay. Next, silakan. Tengok balik nombor 3. Face it until it's done. Nombor 4, focus on the cash. See? Focus on the cash. Try to do cash business. Try to collect cash first. Try to liquidate stock. Semua lebih baik ada cash daripada ada barang. Focus on the cash. This is the moment. Dan if you follow this sampai bila-bila pun, give priority to cash, you akan sentiasa ada good cash flow kat dalam business ni. Clear? More cash. Untunglah kalau nama dah memang ada cash. Treasury. Tapi jangan nama cash, treasury tak ada cash. Rugi lah. Tukar nama jadi pokai pula ni. Dia tak nak macam tu. Cash. I'm serious. Cash is good. Especially the next 3 years. Siapa ada cash, dia akan peluang banyak gila peluang. Peluang bisnes, peluang negotiate, peluang dapat harga murah, better price. Go for more cash. Okay, next. Nombor 5. Kalau ada disappointment, kekecewaan, deal with it. Let go. Jangan lama sangat stuck. Buang masa. You go for big picture. Benda-benda kecil, mungkin besar pada you, tapi anggap you nak face lagi banyak. You nak capai lagi banyak benda. So, jangan jadikan benda yang ada depan mata ni menghalang you. Kekecewaan. Hilang satu staff. Dah kerja lama. Berhenti. Sedih 700 hari. Berat lah. Berat lah. 2 tahun tu 700 hari. Rugi kan? Tak worth it. Hilang satu, cari lagi 1,000. Hilangkan lagi 999. Tak apa, cari lagi 10,000. Sampai you pandai. Belajar, handle. Next. Nombor 6. Without good people, your business will always stay small. Tanpa orang yang bagus, business you takkan jadi bagus, akan stay sama je. So, company yang jadi 100 juta, 900 juta, 1 billion, they grow
with good people. Dia grow dengan good people. Either dia hire good people or they build the people become good or better. Dua-dua boleh. Hire good people tu cepat, atau bina orang yang kita ada become better. Tunjuk balik tadi. Why company jadi 100 juta ke 1 billion? Because without good people, your business will always stay small. Saya tak nak bercakap dengan you sebagai supplier, siapa yang supplier ni. InsyaAllah pada 2025, pada tahun yang mungkin saya dah tak nak continue mengajar, you masih lagi kat supplier. Contoh, stay small. Sebab apa? Sebab tak hire people. 3 tahun lepas tak hire good people. How do you know good or bad? Hire first. And you will learn from it. Betul tak? Kalau kita nak tahu good, no good, good, no good, kalau fikir-fikir dah habis dah. Dah 2072. 2072 tau. Tak tahu umur berapa dah. Tak ada dia dalam dana. Faham ke faham? Sometimes the best way to learn is to learn. To learn. To learn from the process. Cepat-cepat sikit belajar. Next. 7. Ni penting. What works for you today won't work in the future. Maybe tak jadi dah tahun depan, masa depan. Apa yang betul kita buat tahun lepas, tahun ni dah berubah. Betul tak? So develop the skill. Skill apa? Skill mampu melihat apa yang orang tak nampak. Ini power tuan-tuan. Develop the skill of seeing what others cannot. Orang tak nampak benda tu, you nampak lebih awal. You set otak you, activate. Nampak opportunity lebih awal. Nampak peluang lebih awal. Nampak gap lebih awal. Nampak kompetitor tak buat ni lebih awal. Seeing things that other people cannot see. Itulah rahsia untuk grow. Kalau you buat semua benda orang dah buat, you dah terlambat namanya. Cakap orang sebelah, terlambat. Sama dengan weekly Zoom. Siapa yang baru tengok semalam besok, you dah lambat sehari. Orang lain dah buat dah. Lagi teruk tak tengok. You dah lambat sehari. Orang lain dah buat dulu. How to learn the skill? Identify and learn. Learn. That's why learning point penting. Learning point penting. Learning and listening penting. All these things yang you tengah buat ni apa sebenarnya you tengah belajar? You tengah belajar develop future, direction, thinking. Setiap proses dalam Titan sebenarnya tak, dengar sini. Tuan-tuan dan puan, you tak perlukan saya dan Richworks kalau kita ajar you betulkan masa lepas. Tuan-tuan dan puan, jom kita kembali ke masa darjah 5, kita betulkan kesilapan you darjah 5. Gila ke apa? Faham tak faham? Betapa dahsyat pun ilmu dia orang, tak ada siapa boleh undur balik darjah 5 tu. Benda yang kita nak betulkan sekarang dan ke depan. Ke hadapan. Sekarang dan ke hadapan. Saya tanya you all satu soalan pada Titan yang dah biasa dengar saya weekly Zoom ataupun supaya yang dah biasa dengar weekly Zoom. Kalau saya tak cakap lah apa yang saya cakap ni, siapa nak cakap dengan you? Soalan tu biasa. Siapa yang you dengar macam saya cakap ni? Selain saya. Ada? Yang solidly sejam. Saya malam ni lebih sikit 2 jam. Membebel daripada tadi cerita tentang persediaan you. Faham tak? So it's all about preparation. And this is all the skills yang you tengah buat. Menyediakan diri you. Next. Nombor 7 balik 7. Okay? Apa yang buat betul hari ni, mungkin akan datang dah tak jadi. Jadi kita nak develop that skill. And the best part here, kita ada circle. So you are be able to develop that skill. You got to be able to learn from you, from yourself, from orang lain. Bila dia share, workplace, report. Sebenarnya kita boleh belajar daripada banyak tempat dalam this environment. Itu nombor 7. Nombor 8. Build your business into an asset that can be sold. Ini yang saya cakap tentang orang tak nak invest kat company you kalau bergantung pada you seorang je. So kita nak bina business yang business tu jadi asset. Staff jadi asset, teknologi jadi asset, management jadi asset. The whole business tu jadi asset. Tutup screen. The best part adalah
Bisnes tu jadi aset bila you tidak lagi diperlukan dalam bisnes tu, dan bisnes tu boleh berterusan. Saya ulang balik. Dr. Aziz, Puan Dr. Aziz aku sebut nama dia. Bisnes tu hanya akan jadi aset bila bisnes tu boleh run tanpa you. Kalau boleh 100%, tu yang terbaik. Dan bisnes tu jadi aset dan boleh dijual. Lepas tu McDonald's boleh dijual. 7-Eleven boleh dijual. KFC boleh dijual. Sebab dia jadi, the business tu jadi aset. Bukan, masalahnya bukan founder tu jadi liability pula. Founder tu jadi masalah. Co-founder ni jadi liability. Jadi, liability apa maksud Melayu? Apa liability? Maksud Melayu? Liability. Bebanan, terima kasih. Beban. Founder tu jadi beban pula. Kalau tak ada beban pula, tak ada founder tu, tak ada, bisnes ni tak boleh nak continue. Tak bagus. So, kita nak move towards, itu yang tadi kita cerita pasal banner strong management, banner the system. Ingat tadi saya cakap? And then the driver drive first, but then transforming the business jadi asset. Next. Tengok balik nombor 8. Build your business into an asset that can be sold. Inilah hala tuju yang you nak bina. InsyaAllah. Segera. Segera. Setahun, 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang. Hopefully pada point yang you tak diperlukan dan business tu boleh keep growing dan you still masih boleh buat duit, or jual and then you buat lagi banyak duit. Itu nombor 8. Nombor 9. Last kali. Persistence. Apa persistent ni? Is a core ingredient for success. Persistent. Maksud lagi persistent apa? Persistence. Google sikit. Persistent in Malay. Bukan, itu consistent. Kegigihan. Dia panggil macam tak apa kan? Kegigihan. Persistent ni adalah buat sampai jadi, itu lebih tepat lah. Gigih buat sampai jadi. Keazaman is nekat. Persistent is you push it until you make it. You push it until you make it works. Macam nak give up, tak give up. Nak give up, tak give up. Buat sampai jadi. Itu persistent. In business, in life, persistency is the biggest ingredient of success. No give up, no retreat, do whatever it takes. Itu karakteristik 100 juta ke 1 bilion ni. Kita boleh nampak tu sikap lah kan. Last sekali, sikap. At the end of the day, is the attitude. Okay, so itu 9 growth strategy. Okay, kita skip 100, kita simpan minggu depan. Panjang pun nak cerita, pukul 12 habis. Okay, saya nak masuk, don't worry, 100 tu penting. Ramai yang banyak figure the sales, but we skip dulu. Saya nak tunjuk very important part tentang apa saya belajar bila saya pergi travel baru ni. Nak dengar tak? Ada beberapa video. So, saya nak tunjuk video ni penting. Kalau saya sempat 100 saya buat. Kalau tidak, saya nak lebih penting pada video ni. Video ni menunjukkan apa? Dengar sini saya cakap. If you want to grow your business, marketing especially, strong content adalah kunci besar. Strong content. Konten yang bagus. Konten marketing yang baik akan menarik orang kepada you. Strong content. Tu intipati last point saya ni. Content is king. Siapa yang ada content bernilai, content, kandungan bernilai. Apa contoh kandungan value, content? Macam ni tuan-tuan. Dengar sini. Saya kan beli tiket Adele ni. Bukan sekarang tau. Tiket di Adele dah habis jual lah. Ketika dibuka bulan 10 tahun lepas, di release tiket ni, saya antara 100 orang awal yang beli tiket ni. Daripada 65,000 orang, satu malam kali 2, 130,000 orang yang beli tiket. Adele ni konsert dia 2 malam, setiap malam 65,000 orang. Saya antara 100 terawal beli tiket Adele.
Macam mana saya boleh beli awal? Sebab saya dapat tahu je Adele kata nak buat konsert. Saya terus queue nama saya, nak notification awal. Dia beritahu bila dia nak buka, dia buka je. Saya terus masuk queue cepat-cepat, saya terus triggered, saya terus beli awal. Faham tak faham? Pentingnya persediaan. Formula nombor 1. Okay, now. Kenapa pula saya nak beli tiket Adele? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya pasal saya peminat Adele dan semua orang tahu saya punya kelas semua main lagu Adele, kecuali hari ni main lagu Elvis sebab dah tengok movie Elvis minggu lepas. Sebab selain daripada tu Adele, why? Because of the content yang dia relate dengan saya. Content tu maksudnya kekuatan emosi dia, penghayatan dia, itu at least seni bagi saya lah, seni. Dan seni, the passionate dia tu, buat satu dunia ramai orang minat Adele dan dia bernilai beratus juta. Dan saya adalah salah seorang yang sanggup terbang, susun jadual saya untuk ada dekat London, untuk attend konsert dia bila dia umumkan tarikh dia 2 Julai Sabtu lepas. 1 Julai hari pertama, 2 Julai hari Sabtu. Gila tak? Gila lah. Tapi saya nak cerita pasal konten ni. Apa yang power sangat? Konten yang power mampu terbangkan orang ke satu tempat, ke datang kayu. Konten yang power mampu buat orang datang kepada you. Pelanggan datang kepada you. Dropship datang kepada you. Stokis datang kepada you. Ataupun orang tertarik kepada you. Content. Attractiveness of the content. Adele tu, konten dia menyanyi. Actually bukan menyanyi saja. Passionate dia dalam nyanyian tu buat kita boleh rasa. Dan connect. Mungkin ada orang tak willing to do that. But saya antara orang yang willing to that, to go for that. Masa dia buat kat sini konsert pun saya pergi. Many years ago. Attractiveness of the content. Menariknya content. Saya nak relate dengan 2 story ni. Ada kaitan. Sebab saya nak cakap content is king. You nak buat marketing, content you menarik tak? Menarik orang tak? Menarik orang datang tak? Menarik orang, apa yang orang dapat daripada content you? Macam saya tengok Adele, saya dapat happiness, saya dapat feel, saya dapat emotion, saya dapat sedih, saya dapat macam-macam perasaan. Connect. Emotion lah yang menarik saya. Tuan-tuan dan puan-puan. Emosi. Emosi tu menarik. Content mesti ada emosi. 2 point saya. Content mesti ada emosi. Emosi ni apa? Gembira, sedih, excited, joy, fun, sorrow, regret, disappointment. Itu semua adalah emosi. Macam dah tak boleh handle ni. Ni emosi ngantuk ni saya nampak ni. Teruk jet lag ni. Teruk betul jet lag ni. Mata tinggal suku ni. By the time saya buat top 100 dah pukul 2 pagi katanya. Baik saya jangan buat malam ni. Tu dah tua-tua baru nak berniaga, baru nak belajar. Tengok dah susah. Tengok. Dulu masa muda-muda tak nak start. Gurau. Okay. So content ni, Adele ni menarik orang. Okay, itu satu cerita. Saya nak tunjuk video. Nak cerita pasal content ni. It's very, very interesting. Menarik saya, menarik Dato' J, menarik Diana dan menarik Dato' Siti untuk tengok this concert. So I want to show you this first video. Lepas tu saya nak tunjuk video kedua pun relate dengan content juga. By this one successful content creator. Nak tengok? Tu yang video nombor 2. Kita tengok yang pertama dulu. Lepas tu baru saya cerita yang kedua. Boleh? Lambat sikit boleh habis malam ni? Boleh? Bonus lah, bonus. 2 hari punya hal. Okay, kita tengok video first dulu. Silakan. Guys, got mums and sisters and nieces and daughters. You have to embrace this step. Tengok orang beratur panjang. Jadi merchandise sebelah kanan. Ni yang kat luar, betul lah ni yang kat luar. Oh, dia bola sepak. Datang kat saya. Alright. Okay, saya sebenarnya dalam perjalanan ni nak pergi tengok konsert Adele. Dah sampai Hyde Park. Jom saya tunjuk macam mana dia punya suara. Okay.
Ni semua tak tahu beli tiket ke ataupun tak. Dia orang just tengok yang macam tu, duduk ada kursi. Masuk. Dok. Ha, tengok konsert bersama Dok. Tengok konsert Siti Nurhaliza? No. Tengok konsert bersama Siti Nurhaliza. Yes. Datin. Tengok konsert bersama video wanita. Alah. Ya, Datuk. Kita nak outside. Ya. InsyaAllah. Badan konsert. Kita buat macam ni lah. Ni semua punya ramai orang. Gitu. VIP all access. Right. Datuk. Alright. Lagi tengok pentas dia. Menarik kan ada batu. Again. Okay, yang nak tunjuk tu bukan pasal video tu. You tengok berapa ramainya orang ada kat situ. 65,000 orang. Itu adalah second night. Every night 65,000 orang. Every night. 2 malam ni. 65,000. Yang depan tu tadi adalah kita orang kat atas stage yang tinggi sikit lah. Kita nampak good view. Yang dia orang kat bawah. Kat depan. Tapi kita sukalah tempat kita tu. Dan yang saya nak cakapnya, perasan tak Datuk Siti tu buat live? Perasan tadi, video-video ni semua adalah Datuk Siti punya live tau. Apa dia tengah buat? Itu adalah pukul 1 pagi ke 2 pagi Malaysia tau. Dia buat live tu. Sebab kita kat sana pukul 8 malam. 8 malam tu probably 7 jam, pukul 7, 8, 8, 7, 15. So 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Dan dia masih buat live kat IG dia. Dia tengah buat apa tu? Dia buat live tu, dia tengah buat apa tu? Content. And ini Datuk Siti Nurhaliza yang memang tak cukup follower ke? Dia tak cukup follower? You all dah ramai follower kan? Dia tak cukup follower. Follower dia baru 8 juta je kat IG. 8 juta lebih. Dia tak cukup follower kan? You all lebih lagi. Dia masih buat live. Kita berjalan tu, saya perasan, dia buat live, dia tunjuk orang main bola lah, tunjuk orang tu. Dia bercerita dengan dia punya follower. Ada pula orang yang menjawab tu, kau 2 pagi, 3 pagi tu. Ada pula yang melayannya. Content, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebab dia consistently using content, cara dia buat live tu as a methodology, untuk dia engage dengan dia punya follower. Engage. Consistent, engage. Dan dia bukan nak dapat attention, perspektif nak dapat attention. Marketing adalah tentang dapat attention. Dia bukan buat hanya sebab nak dapat attention lagi dah. Dia buat sebab dia nak engaging dengan dia punya follower. Nak update follower dia. Apa yang dia buat. Dia respect follower dia. Dan follower dia respect dia. Itu konten yang pertama. Video yang pertama. Yang saya nak cakap. Adele, orang sanggup 65,000 orang satu malam. Sanggup spend, fly atau tak fly, untuk ada kat Padang tu, berdiri tuan-tuan, 2 jam lebih. Kita orang berdiri tau. Kita tak ada kursi. Memang kita tahu dia berdiri. 2 jam lebih berdiri. Dan kita pun tak kisahlah berdiri. Kalau suruh saya duduk pun saya tak nak duduk. Berdiri. 2 jam lebih. Tak ada sediakan makan tau. Tapi you all biasa berdiri sepanjang hari dalam kelas saya. So tak adalah dahsyat sangat buat berdiri tu. Kadang-kadang 2-3 hari. So saya macam berdiri tu tak apalah. Saya boleh maafkan lah. Tapi saya cerita ni konten ni tadi. Power tak power? Engagement. Real life depan mata kita boleh tengok.
seorang biduanita negara yang memang dah terkenal masih connect dan engage dengan dia punya follower. Cakap orang sebelah, kau siapa? Tanya orang sebelah lagi, kau tidur ke? Faham ke faham? Saya bagi last one. Sebab ada yang dah teruk mengantuk. Saya bagi last one. Ada satu lagi video. Ini pun powerful. Ini sangat powerful. Ini dengar betul-betul. Video yang saya tunjuk ni, this guy, you mungkin pernah tengok video ni, but tengok lagi sekali. Konten yang dia buat, dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris langsung dan tak bercakap. Konten dia, follower dia, 200 juta follower. Tanpa bercakap, dia hanya buat video, konten dan dia ada 200 juta follower. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok video ni. Oh, thanks. The guy you see here has 200 million followers and he doesn't speak. But guess what? For the first time ever, he's going to speak in this video and I'm going to tell you his incredible story. Hobby Lobby is the most successful creator. Second most followers of all time. This is Kabani Lami, the fastest growing creator in the world. But did you know that just 2 years ago, Kabi was doing this? Yes, he was a waiter and a factory worker, making a total of $1,000 per month. See, 20 years ago, his family immigrated from Senegal to Italy looking for a better life. But life was hard. He didn't have money. He was dyslexic. He was rejected from middle school, high school, and college. And when COVID came, he didn't even have a job because he got fired from both of them. And this is where it gets interesting. With no money or job, Kabi just wanted to make people laugh. And you didn't hear that from me. You heard it from him directly. 3, 2, 1. Hi, my name is Kabi. I love you and I love you to make people smile. So he got on social media and started making videos, and that changed his life forever. His videos were short and sweet. He made fun of complicated life tasks and simplified them. What is different about your videos? My video is simple and easy. That's it? Yeah, it's a magic. In the beginning, only 2 people watched him, his father and his neighbor. That's it. In 1 month, I got 9 views and 2 subscribers. 2 subscribers? Yes, sir. But he didn't care. He continued to make videos. He did not talk, so everyone understood. He was funny, so everyone laughed. And he was simple, so everyone shared. Little by little, he got more followers from every country in the world. His manager said to Kabi that he's going to be an international star, even though he had 1,000 followers. So how did you find Kabi? He found me. He was looking for a manager and he sent me a message on Instagram. I started to check his profile. I love it. And we started to collaborate together. And they were right. In less than 2 years, Kabi exploded. He went from 0 to 200 million followers. And for the first time in his life, he started making money. Quindi mi sento meglio. Ho aiutato la mia famiglia, ho aiutato alcuni miei amici delle case popolari e ora mi sento meglio.
This 22-year-old Muslim, Italian, Senegalese immigrant factory worker became the face of Hugo Boss. This is unheard of. He makes billions of people laugh. He is invited to film festivals. He meets incredible people and lives the best life ever. Tu devi continuare quello che vuoi fare senza che le altre persone influenzino il tuo sogno. Perché la gente, quando non riesce a fare una cosa, ti dice io non so farlo. Però se tu vuoi ambire a quello, ti dicono no, lascia perdere, perché è impossibile. Però quelli sono i limiti di quella persona lì, non sono i tuoi. Quindi tu devi continuare a fare quello che vuoi fare e arrivare. This story is not about Kabi, it's about you. You can make it big on the internet, even if you never went to school, even if you have no money. The next big thing, the next Angelina Jolie, the next Mr. Bean will not come from Hollywood. They will come from Senegal, Italy, India, Philippines, Mexico, and Egypt. How do you feel now? I'm a very lucky man. People that look like him, people that look like me, and people that look like you can finally make it in this world. Thanks, man. Thank you too. And thank you all. Thank you all. Ajam. Power. Apa lagi alasan dia? Content is king. It's powerful. Okay, so I conclude malam ni with that. Kita ada satu lagi video last. For Titan especially, ini video berkaitan dengan Bali. And then pada yang siapa yang mengerjakan haji atau menonton ketika sedang di Mekah, mudah-mudahan Allah memudahkan setiap urusan you all di sana, mengerjakan haji ibadah haji dan dapat haji yang mabrur, dan doakan kami insya-Allah semua makbul impian dan diundang untuk mengerjakan haji dan umrah insya-Allah dan makbul semua doa. Kepada kita, tonton video yang terakhir ni, kita simpan top 100 untuk weekly Zoom akan datang. Dia tak merubah figure you. Figure tu sampai bulan 6. But then anyway, saya harap malam ni 2 jam lebih bagi you banyak sangat input yang boleh you ready untuk the next 6 months or 3 months ni punya game. Sampai kita jumpa weekly Zoom insyaAllah minggu depan. Terima kasih banyak. Have a great day. Tonton video Bali ni dan jangan lupa learning point kalau nak belajar. Silakan.